Assalamualaikum, salam sejahtera, mutakhir edisi petang. Bertemu kita kembali di Sabah Hits Online TV. Saya Irasyina Irham. Kita ke tajuk utama. DPKK keluarkan 10 kompon, jabatan gantung perlu dititik beratkan, 4 rumah, 5 kenderaan musnah. Ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur telah membutuhkan sebanyak 164.12 juta bagi pelaksanaan program pembangunan pendidikan dan agama dalam belanjawan negeri tahun ini. Haji menjelaskan bahawa dana itu disalurkan kepada agensi kerajaan yang berkaitan dengan agama dan pendidikan sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk meningkatkan kualiti modal insan serta menjamin kesejahteraan rakyat sejajar dengan semangat keluarga Malaysia. Tambah beliau, peruntukan itu memberi manfaat kepada semua agama dan kaum di negeri ini. Kerajaan negeri juga bersetuju memperuntukkan sejumlah 47 juta pada tahun ini untuk badan agama bukan Islam dan sekolah vernacular publik serta sekolah persendirian. Kos bantuan ini merupakan antara jumlah yang terbesar yang pernah mereka peruntukkan dan ia menunjukkan keikhlasan kerajaan negeri dalam memastikan kebajikan rakyat Sabah tanpa mengira bangsa dan agama, dan kerajaan negeri juga memperuntukkan 1 juta untuk kepada Singa dan akan diagikan kepada pelbagai persatuan dan kumpulan tarian Singa sempena Tahun Baru Cina di seluruh negeri. Sabah terus unggul apabila bukan sahaja negeri yang paling banyak masjid di negara ini, malah merekodkan bilangan masjid baru tertinggi dibuka sepanjang tahun lepas. Selain itu, perangkaan terkini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah disiarkan menerusi laman sesawak rasmi agensi itu pada awal bulan ini menunjukkan 5 masjid baru kini beroperasi di Sabah, menjadikan jumlah keseluruhan 1077 masjid sepanjang tahun lalu berbanding tahun 2020 dan 2019. Seterusnya, bilangan tersebut membabitkan semua masjid yang bertaraf negeri di Kota Kinabalu, 10 buah masjid kerajaan, 21 buah masjid daerah dan selebihnya 1045 buah masjid keria. Pertambahan masjid di negara tersebut dipercayai ekoran permintaan tertinggi dalam kenangan umat Islam untuk ibadah solat fardu jemaah selain aktiviti dakwah kepada komuniti tempatan. Seramai 14 pendatang asing tanpa izin telah ditahan selepas didapati cuba untuk menyusup masuk ke negara ini melalui perairan Tawau di jeti Pemuda Balak di Kampung Hidayat pada semalam. Kesemua warga Indonesia itu telah ditahan oleh pasukan dari QRF di bawah Angkatan Tugas bersama 2 kira-kira pada jam 3.40 petang. Komandan ATB 2 Brigadier Jeneral Abdul Karim Ahmad berkata, tanggapan dibuat ketika pasukan anggotanya melakukan rondaan op-meeting bersama dengan menggunakan pancuran 4 roda dan mengesan sebuah bot laju yang mencurigakan menghampiran jeti berkenaan. Menurut hasil pemeriksaan, terdapat 14 parti berkenaan mendapati mereka adalah warga Indonesia yang tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Seterusnya, mereka didapati memasuki negara ini secara haram melalui perairan daerah ini dan mereka dimaklumkan bahawa akan menaiki bot yang diatur oleh ejen dari Pulau Sebatik menuju ke Tawau dan seterusnya akan diambil ejen lain dari Tawau untuk dihantar ke destinasi yang ditetapkan. Sebanyak 10 kompon dikeluarkan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dalam op putus khas yang dijalankan di City Mall pada Selasa lalu. Operasi itu bermula pada jam 2.30 petang yang dilaksanakan oleh pasukan Jabatan Penguatkuasaan dan Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya. Selain itu, Datuk Bandar Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Ali berkata, semua kompon berkenaan dikeluarkan atas kesalahan mengikut Akta Seksyen 25 Akta 342 pihak berkuasa tempatan. Ini disebabkan kesalahan kegagalan mendaftar masuk ke premis sama ada menggunakan MySejahtera atau buku pendaftaran. Seterusnya, seramai 240 orang pelanggan dan 95 orang pekerja telah diperiksa dan membabitkan sebanyak 44 premis perniagaan dan makanan. OPS yang diketuai oleh Timbalan Pengarah JP Fomi Grapang ini bertujuan untuk membuat pemeriksaan dan pemantauan pematuhan prosedur operasi standard kawasan berkenaan. Penduduk Kampung Dukaha Penampang meminta pihak kerajaan untuk membaiki jambatan gantung kampung itu yang telah rosak lebih setahun lalu. Menurut penduduk kampung itu, jambatan gantung melatasi Sungai Moyong itu biasanya digunakan oleh penduduk kampung yang tidak mempunyai kenderaan untuk pergi ke kerja di Pekan Dongongon. Selain itu, mereka berharap tahun ini pihak berwajib dapat membaikinya untuk kemudahan penduduk kampung. Tindakan daripada pihak JPKK telah dibuat tetapi masih menunggu kelulusan daripada pihak berkenaan.
4 rumah dan 5 kenderaan telah musnah dalam kebakaran yang berlaku seawal jam 6.30 pagi di Kampung Sok Batu, Jalan Cyber City pada kemarin. Selain itu, pasukan tiba di lokasi segera menjalankan operasi memadam kebakaran menggunakan sumber air dari jentera bomba serta pilih bomba yang terletak berhampiran lokasi kejadian. Penolong pengarah bahagian Koperasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah Misran Misara berkata, pihaknya mendapat panggilan kecemasan berhubung kejadian pada jam 6.37 pagi. Seterusnya, dalam kebakaran itu telah memusnahkan 5 kenderaan milik penghuni dan tiada kemalangan jiwa atau kenderaan dalam kes tersebut. Orang yang kuat itu adalah orang yang sabar dan ikhlas ketika ditimpa musibah. Saya Irashina Irham, Sabah Hits Online TV.